Masalah 50, muka surat 52. Makmum diberi pilihan, bukan. Masalah 49. Hukum mengubahkan niat di dalam sembahyang. Hukum mengubahkan niat di dalam sembahyang. Baik. Apabila seorang itu bertakbiratul ihram dengan niat sembahyang fardu, kemudian ia ubahkan niatnya kepada fardu yang lain atau kepada sunat tanpa uzur, atau bertakbiratul ihram dengan niat sembahyang sunat, kemudian ia ubahkan niatnya kepada fardu ataupun sunat yang lain, maka sembahyangnya tidak sah dan batalnya. Mudah saja kan, faham kan ayat yang disebut bercerita dia, mudah ya. Takbir kan, masuk mai seorang-seorang dia. Orang ni masuk takbiratul ihram dengan niat sembahyang fardu. Allahu akbar, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Ataupun daripada fardu tu dia niat dia tukar kepada sunat, tiba-tiba dia takbiratul ihram. Allah, man, seorang-seorang. Baik-baik aku buat sembahyang sunat qabliyah zuhur, man. Dan niat awalnya fardu zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba dia tukar niat untuk sembahyangkan sunat qabliyah zuhur, mangku ayun nama. Tanpa uzur ataupun takbiratul dengan niat sembahyang sunat, kemudian ubahnya kepada niat, ataupun dia niat sembahyang sunat, dia ubah kepada fardu sembahyang sunat. Allahu akbar, terkejut mai Allah, janji pukul 2 ni 1.45 tak dan nak sembahyang sunat tak dan, terus ubah kepada fardu, sembahyang juga tidak sah dari segi hukum syaraknya dan batal sembahyang itu. Maka apabila ia bertakbiratul ihram dengan sembahyang fardu dengan bersendirian munfarid, kemudian diqamatkan untuk sembahyang jemaah, yang ni diharus hukumnya. Contohnya waktu maghrib tadi, tengok ada salah seorang mungkin duk sembahyang lagi, dia tengok masa ada 2 minit lagi, 3 minit contohnya, untuk dikomatkan oleh muazzin. Dia tengok masa ada 3 minit, ada 3 minit, dia terlupa niat untuk sembahyang fardu tu, dia lupa, tapi dia pergi sembahyang seorang diri. Allah, dia sangka diri dia, tengok jam tu tersilap, mungkin boleh jadi tersilap. Oh, tengok orang duduk semua ni, mungkin boleh jadi orang dah habis sembahyangnya, boleh jadi bagi diri dia, mungkin boleh jadi habisnya sembahyang. Maka dia pun usalli fardal maghribi 3 rakaatin lillahi ta'ala, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, terus baca Fatihah. Tiba-tiba, oh, 3 minit tu ingat masa dia silap tertengok, tiba-tiba muazzin pun qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Allah, baru nak sembahyang jemaah, maka dia boleh ubahkan niat ketika itu, sebab harus hukumnya. Dia niat dari fardu maghrib, tapi dia boleh ubah niat sunat, maka dia tunaikan 2 rakaat, bagi salam, dia boleh masuk untuk sembahyang fardu. Kemudian dikomatkan untuk sembahyang jemaah, maka ia ubahkan niat di dalam hatinya kepada sembahyang sunat dan memberi salam ia daripada selesai 2 rakaat, nasihat harus hukumnya sebagaimana mana dinaskan di atasnya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Maka demikianlah sekiranya kalau kita masuk sembahyang fardu, sekiranya orang komat untuk sembahyang berjemaah, maka kita boleh ubahkan niat itu di dalam hati kita untuk sembahyang sunat. Lakukan sembahyang sunat, bagi salam 2 rakaat selesai, maka masuk untuk sembahyang berjemaah. Maka yang tu hukum dia harus. Ada soalan ditanya di luar, dia masuk satu surau sembahyang, setelah mana sembahyang fardu zuhur, dia seorang-seorang, dia azan, dia qamat, dia sembahyang seorang-seorang, orang tak hadir, tidak ada siapa yang dengar, telinga peka hari itu. Ayat masuk, ayat ujal lebat, dia sembahyang seorang-seorang, habis salam, dia pun duk geleng kepala, kipas banyak dalam surau, Allah akbar, kata orang tak ada. Akhirnya salah seorang masuk mai,
Dia pun rasa seronok, oh ada orang masuk. Salah seorang tu minta, boleh tak teman aku sembahyang? Aku dah sembahyang dah Zuhur. Sembahyang kata. Aku dah sembahyang dah Zuhur. Sembahyang. Hak yang seorang tu sebab nakkan jemaah, minta teman kepadanya. Dia kata, aku dah sembahyang Zuhur. Boleh tak boleh dan mendirikan untuk teman sembahyang Zuhur semula? Dibolehkan dalam syarak. Kan? Walaupun kita telah mendirikan sembahyang fardu Zuhur, tapi diminta untuk dapatkan jemaah, maka dirikan semula untuk sembahyang jemaah. Seperti mana berlaku satu masjid baru-baru ni, tuan-tuan. Kita yang saya sebut berkenaan bab kata dosa besar ni sebab ada berlaku dalam di Langkawi. Allowance ambil tak tanya. Kan? Allowance sapu sedap ke? Bab allowance tu pergi jelok tanya pula, wah tak masuk dah 2 4 bulan 5 bulan ni tak masuk allowance ni. Tanya tuan-tuan. Tapi tang bila mana waktunya tak jaga. Berlaku satu masjid yang ditugas tak ada seorang pun, tidak ada seorang pun. Yang penumpang kampung itu ada salah seorangnya hadir sampai ke masjid dah terlewat 7-8 minit waktu asar. Maka dia pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia azan. Habis azan dia tengok kiri tengok kanan, ada salah seorang tu, salah seorang musafir ada di situ. Masa dia masuk tadi dia sedang sembahyang. Maka setelah mana habis azan, dia pun tanya, dah sembahyang ke? Saya dah sembahyang qasar. Tapi dia kata, saya boleh teman kamu untuk sembahyang. Bila dia sebut tu, yang tu adalah orang ada ilmu. Dia sebut terus, aku boleh teman kamu untuk sembahyang. Dia ni mengalir air mata. Mengalir air mata sebab apa? Dia dapat ilmu satu. Yang keduanya, dia dapat menunaikan untuk melepaskan dosa anak qaryah itu. Tanggung dosa sekiranya yang tidak ada berjemaah. Maka dia yang tadi yang qasar, dia sembahyang asar 2 rakaat dah selesai, maka dia teman sembahyang tamam asar. Boleh tak boleh? Boleh. Maka dia pun teman habis teman berpeluk-peluk cerita, lepas kemudian baru cerita lah bab ni kita tahu. Kerana demikian, maka di sini sekiranya sunat, walaupun kita telah laku sunat dan sembahyang fardu, maka ubahkan niat untuk jadikan sunat, lepaskan salam untuk apa? Untuk sembahyang berjemaah. Yang tu penting jemaah itu. Baik, habis bab tu. Baik, bab seterusnya, makmum diberi pilihan di antara mufaraqah dengan imam ataupun berdiri menunggu imam. Ini jarang-jarang berlaku lah kes ni, kan? Kalau berlaku tuan-tuan ada ilmu ni, alhamdulillah. Kalau tak ada ilmu, tu imam ni makan apa tahu ni, kan? Tak salahkan tu imam. Sebab apa? Imam tertinggal bacaan Fatihah. Baik, imam tertinggal membaca Fatihah daripada rakaat yang pertama dan rokok ia, maka tidaklah wajib atas makmum memutuskan qudwah ikutan imam itu. Maka imam takbiratul ihram, contohnya sembahyang fardu insya saat lagi. Imam usalli fardu insya barakan makmum imam lillahi taala, dia pun niat elok Allah, niat Allahu akbar. Kita pun Allahu akbar. Baca doa iftitah elok dah. Auzubillah. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Iza waqatil waqi'ah laisa waqatiha kazibah. Yang makmum ni dan tanya, Fatihah dia baca, tak baca? Dia baca surah pasal apa? Nak tegur, tak berapa nak berani. Tegur sekali lagi imam kali, hang siapa? Nanya, kan? Ada kaedah cara tegur, ada kaedah ada, tapi sekiranya kalau kita dia dah terus baca surah terus. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqi'atiha kadzibah. Kita pun jadi cara duk cari, dia pun duk terus ayat baca lagi. Kita pun bagaimana sekiranya imam terlupa baca surah Fatihah bagi makmum, saya baru nak tanya. Tak mau habaq lagi tuan-tuan, bocok soalan kena tangkap. Tanya dulu, berkongsi ilmu mutalaah dengan sama-sama kita, kan? Pokoknya boleh cerah mata sikit, kan? Sekiranya imam terlupa baca Fatihah sama dengan ketika mana mendirikan sembahyang jemaah, imam terlupa baca surah, apa kita nak buat, kita makmum? Saya nak buka ayat.
Alhamdulillah. Boleh. Sekiranya imam lupa baca surah Fatihah, kita duduk belakang kat dia, belakang imam ni, lemah perut ni, nak buat apa sekiranya berlaku, nak buat apa? Subhanallah, betul. Lepas subhanallah, dia pun imam pula sengap, dia mula balik bismillahirrahmanirrahim idza waqa'at, sebab mungkin dia kata ayat tadi dia baca tak betul, sebab dia sebut subhanallah kan. Dia pun imam pula, imam sangka imam teguran makmum itu boleh jadi aku baca tak betul, dia ulang semula, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Makmum pula sekali lagi subhanallah, dia pun idza waqa'atil waqi'ah, ulang semula. Imam bukan dia Fatihah tu tak baca lagi, tak abah sebut subhanallah kan, abahlah Fatihah kan. Mai kita sembahyang semula dak kan, tak buat demikian lah kan, tak buat demikian. Maka bagi makmum tadi sebut subhanallah tu cantik, subhanallah terus alhamdulillahi rabbil alamin, terus baca ayat kan, terus baca ayat. Kalau baca bismillah saja, tak lagi dia bismillah boleh, dia terus idza waqa'atil waqi'ah juga kan. Tak terus subhanallah alhamdulillahi rabbil alamin. Oh Allah, aku lupa Fatihah namanya. Tu imam baru sedar kan, tak apa kan. Kalau dia, kita tegur buat demikian, dia kata hampa ni teruk betul, itulah aku suruh mengaji tak mau, padahal dia lupa. Tegur pun dia tak teringat, suruh baca Fatihah tu alhamdulillah, baca permulaan bagi dia pun dia sangkaan dia aku dah baca, apa duk sebut subhanallah apa bagi diri imam lah bagi dia kata aku yakin aku dah baca. Bagi makmum semua yakin bahawa imam belum baca, imam terus baca surah, surah al-azim, tidak membacai Fatihah. Semua mengetahui perkara itu. Maka di sini kata, di sini saya nak sebut apa dah? Jangan putuskan qudwah ikutan itu. Jangan kata farqah terus. Tapi di sini walaupun diberi pilihan kepada kita nak cerai dengan imam tu boleh. Kita nak naik pergi ke depan tak boleh, sebab dia bukan batal sembahyang. Berlainan imam batal, salah seorang makmumnya terus ke depan bagi buah siku kan. Batal tak kan. Terus ke depan tu dia tengok, oh ni aku batal dah. Maksud dia apa dah? Mungkin bila jadi ada najis ataupun kainnya terkojak, nampak aurat kan. Maka imam kena faham. Makmum naik pergi ke depan duduk dengan dia tu, automatik dia letak mic lah, tak usah duk tanya naik pasal apa, tu usah duk tanya. Imam kena faham terus. Kalau misalnya yang tu sekiranya imam batal boleh naik, tapi yang ni imam tidak batal, imam hanya terlupa bacaan Fatihah, kita tidak boleh naik. Kecuali dengan dua saja, boleh faraqah dengan imam ataupun jangan putus ikut doa ya. Yang ni kalau boleh suruh pilih, kita pilih ambil yang mana? Jangan putuskan ikutan dengan imam. Jangan putih kan, jangan cerai dengan imam. Serta merta, bahkan bolehlah makmum itu menunggu imamnya dan menanggungkan perbuatan imam itu sebagai lupa. Maka kita menanggungkan bagi diri imam tu adalah dia lupa. Maka kita tunggu baca, duduk dalam keadaan qiyam. Dan tidak boleh ia mengikut imam dalam hal keadaan ini. Maka dia perkara ini kita tidak boleh ikut imam lah. Bukan kata cerai dengan imam. Imam nak rokok tadi kita tidak boleh ikut, sebab bukan kira rakaat lagi. Sebab Fatihah tak baca, mana kira rakaat. Saya nak baca, saya lagi kalau ada masa salah seorang mai tampil ke depan, saya nak tunjuk man. Dia kena ada imam seorang, makmum seorang baru nampak kan. Saya baca dulu cerita dengan cara mulut, saya lagi kita tengok praktik. Dan tidak boleh ia mengikut imam dalam hal keadaan ini kerana lupanya itu tidak dikira, bahkan diberi pilih kepada makmum di antara mufaraqah dengan imamnya dan terus rokok dan sujud dengan sendiri. Maka di sini imam itu lupa, maka kita tidak boleh ikut imam rokok. Allahu Akbar, imam rokok, maka kita tidak boleh ikut. Tapi kalau kita nak rokok juga, maka kita kena niat mufaraqah dengan imam, cerai dengan imam. Cerai, putuskan ikutan dengan imam, kita rokok, kita i'tidal sujud buat sendiri, sendirian berhad kan.
lesen sendiri dapat daripada mana-mana syarikat kan, sebab imam tu dah tak betul. Imam tak betul tak boleh ikut tuan-tuan. Tapi cara dia jangan putus ikut doa, kan? Sama saja kepahaman di mana-mana pun begitulah. Dan di antara diberi menunggu imam hingga ia sujud dan qiyam. Dan di antara berdiri menunggu imam hingga ia sujud dan qiyam bangkit kepada rakaat yang kedua. Dan apabila imam itu qiyam bangkit dan membaca Fatihah dan terus rakaat, maka hendaklah makmum itu mengikut rakaat bersama imamnya. Maka imam tadi kita tidak cerai dengan imam duduk dalam keadaan qiyam. Dalam qiyam duduk tengok dia seorang imam. Imam rakaat, imam i'tidal, dia sujud, kita duduk tengok ke semua. Man, tengok dia seorang. Hai imam oi, kan. Dia pun bangun dekat daripada sujud yang kedua selesai, terus berdiri qiyam di rakaat yang kedua. Bagi imam dia rakaat kedua, faham dia. Kan? Tapi dari segi syarat hukum dia tidak dapat rakaat lagi. Maka dia pemberi qiyam, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu baru dia kira rakaat, sebab baru dia baca Fatihah, tadi tak baca. Maka bila dia baca Fatihah, kita pun tunggu ni amin sama-sama. Maka kita pun baca Fatihah, dia baca surah, dia rakaat, kita baru ikut. Kita ikut Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, sujud. Bila sujud habis yang kedua, dia bagi imam nak buat apa? Bagi dia yang faham tadi, dia dah berapa rakaat? Sembahyang Isya. Dua lah. Tadi yang pertama lupa baca surah Fatihah, rakaat i'tidal, sujud, bangkit terus baru baca surah Fatihah. Bagi dia rasa yakin diri dia, bagi imam tadi dah masuk rakaat kedua lah. Rakaat kedua kebiasaannya akan buat apa? Duduk baca tahiyat awal, betul? Imam pun Allahu akbar, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bagi makmum tadi, makmum yakin dengan imam bahawa imam itu baru satu rakaat. Kita pun tahu bahawa imam rakaat pertama itu tidak dikira, sebab imam lupa baca surah Fatihah, tidak dikira rakaat. Maka kita semua tahu, maka kita kalau duduk tuis kaki dengan dia Allahu akbar, at-tahiyatul mubarakat, batal sembahyang makmum. Makmum batal, dia tak batal, sebab dia dalam keadaan lupa, rasa bagi dia yakin dan ini rakaat kedua. Bagi makmum dalam keadaan mengetahui imam itu tidak dapat rakaat lagi daripada yang pertamanya, itu dia melakukan rakaat yang kedua, itu bagi kita adalah rakaat pertama. Maka sepatutnya imam tadi dia kena berdiri terus, tapi dia lupa punya pasal, dia duduk tahiyat awal. Yang kita kena buat apa? Terus berdiri, Allahu akbar, kena terus berdiri. Terus berdiri, duduk dalam kediam, tengok dia pula. Kan? Dia baca tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahu akbar, dia berdiri. Rakaat ke 3. Baik, tengok. Dan membaca terus rakaat, hendak makmum itu mengikut rakaat sama imam. Dan rakaat itu ialah rakaat yang pertama bagi sembahyang makmum dan sembahyang imam. Dan apa yang diperbuat oleh imam itu adalah termasuk ke dalam perkara yang lupa jua, tidak dikira dengannya. Dan apabila imam itu terus sembahyangnya akan rakaat ini dan duduk ia kerana tasyahud dibinakan berdasarkan i'tiqadnya, dan makmum itu tidak boleh mengikut imam itu, bahkan hendaklah makmum itu terus qiyam. Yang sebut yang tadi kan, saya baca awal sedikit. Dan tunggu imam itu dalam keadaan berdiri. Maka ketika mana dia duduk baca tahiyat awal tadi, maka kita terus berdiri qiyam menunggu, jangan baca surah Fatihah, tunggu tengok dulu, relax kan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi masa dalam sembahyang pun boleh berehat. Letih lidah tadi duk baca kan, rehat saat tengok imam buat apa kan. Imam pun baca tahiyat awal habis, maka dia pun bangun. Dan apabila imam itu selesai tasyahud dan qiyam, ia membaca Fatihah dan rakaat, maka hendaklah makmum itu mengikut rakaat sertanya.
Dan apabila imam itu qiyam kepada rakaat yang ketiga dibinakan berdasarkan i'tiqadnya, maka tidak boleh makmum itu duduk membaca tasyahud awal di sisinya. Maka bila imam sampai rakaat ketiga, seperti biasa, rakaat, i'tidal, sujud. Rakaat ketiga biasanya terus berdiri. Bagi kita berapa? Rakaat kedua. Bagi kita rakaat kedua, dia dah jadi 3. Patutnya kita kena buat apa? Duduk baca tahiyat awal. Boleh duduk ataupun tak boleh? Tak boleh duduk. Sekiranya kalau kita duduk, macam pasal buat lupa, buat naya kat aku kan. Aku nak baca ni, nak sebut selawat lagi tu dalam tasyahud awal. Kan? Tak boleh. Kita nak buat sunat abad. Ikut imam itu adalah wajib. Maka dia berdiri rakaat ketiga terus berdiri, kita ikut dia juga. Jangan duduk baca tahiyat awal. Walaupun rakaat kedua itu sunat abad sekalipun, kalau kita duduk sendirian berehat, nak niat farakah boleh, tetapi tak sah lah kan. Jangan niat farakah, terus ikut imam berdiri tegak terus rakaat yang kepada 3. Kalau dia duduk juga batal sembahyangnya. Dan apabila imam itu teruskan sembahyang akan rakaat yang keempat mengikut i'tiqadnya dan duduk ia kerana membaca tasyahud akhir, maka makmum itu tidak boleh mengikutinya pada tasyahud itu, bahkan hendaklah ia terus qiyam, bangkit dan tunggu imam itu dalam keadaan berdiri jika ia kehendakinya. Bila mana imam rakaat keempat tadi berdiri terus, elok masuk rakaat keempat, baca surah Fatihah elok, rakaat, i'tidal, sujud, imam faham yakin dah sembahyang 4 rakaat, duduk tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Kita yakin bahawa imam tu telah melakukan kesalahan bukan pada tempatnya dia duduk. Kita boleh duduk tak boleh? Sebab dia duduk tahiyat akhir, kalau faham bagi syarat boleh duduk kan, tapi tidak boleh. Sebab rakaat ketiga bukan tempat duduk tahiyat awal. Rakaat 3 adalah berdiri tegak. Maka kita kena berdiri tegak. Terus berdiri. Terus berdiri. Dan boleh juga jika ia kehendaki mufarakah saja dengan imam itu. Sekiranya kalau ketika itu kalau nak niat mufarakah pun boleh dah, ataupun kalau tak mau niat mufarakah lagi, terus berdiri dulu tunggu imam. Imam nak buat apa tengok. Kan boleh jadi assalamualaikum warahmatullahi. Imam rakaat keempat dah habis baca, kan? Dah habis rakaat dah. Terus dah nak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sengap terus. Semua berdiri ni. Kan dia sengap tengok bagi salam belah kanan, dia tengok-tengok semua pakat berdiri. Allah. Dia masuk parking boleh. Aku silap, depa silap. Aku silap, depa silap. Duk main kira kan. Aku silap, depa silap. Kalau dia nampak ramai tu, akulah silap. Maka dia masuk semula kan. Kalau dia masuk semula, dia terus Allahu Akbar, terus dia berdiri qiyam, berdiri tegak terus. Sebab tu kita dengan mudah niat mufarakah dengan cepat, dan jangan baca Fatihah dengan cepat. Tunggu dulu sehingga jarak jauh dia ketika mana diri qiyam itu, setelah mana dia bagi salam, tunggu sehingga jarak dia qadar bacaan satu Fatihah. Tunggu dia sehingga qadar bacaan Fatihah. Kan baca Fatihah berapa minit, lebih agak dalam 2 minit, tak sampai kot 2 minit lah kata tapi kan 1 minit lebih dah itu. Maka tunggu masa demikian, maka boleh jadi dia akan masuk semula. Boy, aku nak masuk balik, tunggu saat tak lah kan. Dah masuk di hati dia kembali pada solat kan. Imam tadi, maka tengok sebab dia bagi salam tu, tengok-tengok makmum semua pakai duduk berdiri, dia akan buat keputusan, ramainya berdiri itu aku yang salah. Tapi kalau dia tengok, kalau hak jenis keras kepala memang keras tuan-tuan, tapi hatinya keras, dia tengok-tengok mampanya salah, maka kita pun niat mufarakah terus dengan dia kan, niat mufarakah. Dan jika ia menunggu imam dalam keadaan berdiri hingga imam memberi salam, maka tidak terputus qadwah ikutan dengan semata-mata memberi salam imam itu, bahkan panjang cerainya itu sehingga selepas memberi salam. Oleh demikian, jika makmum itu rakaat dan i'tidal pada rakaat itu selepas salam imam yang terlupa, dan kadang-kadang cerainya yang panjang itu diihtimalkan batal qadwah ikutannya. Sekiranya cerai yang panjang tadi, kita dah cerai qadwah dah panjang dah agak dalam satu Fatihah, tapi tidak niat mufarakah kan, tapi cerai dia panjang itu, kita pun laku baca Fatihah terus rakaat, maka
sendirinya terputus ikutan dengan imamnya walaupun tidak niat cerai sekalipun. Itu dimaksud dan demikian. Maka jika ia makmum tidak niat mufarakah karena kedua tidak putus ia dengan salam imam yang terlupa bahkan panjang cerai yang selepas salam, dan ihtimalkan tidak batal qudwah itu kerana kekal qudwah di sini. Masalah ini tidak yakin kerana boleh jadi imam itu memberi salam ia dengan sengaja, maka terputuslah qudwah itu dengan salamnya. Sekiranya dia bangun-bangun itu, dalam bangun dalam qudwah dah berdiri lama dah kan, imam pun bagi salam, maka kalau tidak masa jarak dia kita tidak bagi kepada imam tadi, kalau kita baca surah Fatihah tidak niat mufarakah dengan dia, kita boleh batal sembahyang. Kita, maka tunggu sehingga jarak dia sekadar bacaan Fatihah. Dan jika rokok dan i'tidal ia makmum pada rakaat selepas salam imam dan sebelum panjangnya cerainya, nescaya batallah sembahyang mengikut ihtimal yang pertama. Ini pandangan yang pertama bagi kan. Sebenarnya kalau kita dah buat ceraian panjang itu walaupun belum sampai qadar Fatihah, kita terus baca Fatihah, kita pergi rokok i'tidal, boleh dikatakan batal sembahyang sebab tidak niat mufarakah. Tapi walau bagaimana pendapat yang pertama, pada ceraian itu kita telah cerai dengan imam sekadar Fatihah, tidak mufarakah sekalipun, dikira kita telah putus dengan ikutan imam, dikira kita buat sendiri, tidak perlu kata niat mufarakah. Ambil pendapat yang pertama lebih mudah. Ceraian panjang dia adalah sekadar bacaan Fatihah. Dah tunggu sekadar Fatihah, setelah mana dia bagi salam Assalamualaikum, panjang dia sekadar Fatihah, dia tak masuk kembali, kita terus sajalah sembahyang kita sendiri. Itu disebutkan sebagai penjelasan mengenai makmum berdiri pilihan di antara mufarakah ataupun menunggukan imam ketika mana imam lupa membaca surah Fatihah. Kalau saya sebut dengan mulut, tuan-tuan boleh nampak ataupun tidak, perlu tunjuk dengan cara yang kadang kena ada seorang kan? Kalau sekiranya perlu saya nak panggil salah seorang, kalau tidak perlu tuan-tuan dah faham, saya tidak mau panggil. Saya tanya kepada tuan-tuan balik kan, perlu tak saya nak kena tunjuk cara bagaimana bertindak tadi yang saya sebut dengan mulut kan? Imam lupa rakaat kedua, kalau imam duduk tahiyat awal kita kena berdiri terus, perlu tak saya kena tunjuk semula? Tidak perlu. Perlu? Tak apa, minggu hadapan kita main awal sikit, kita tunjuk perkara tu kan? Tunjuk praktik cara bagaimana bertindak, cara kita perbuatan kan? Cara perbuatan. Sebab kalau sebut lagi tuan-tuan duk tengok jam kan? Saya sebut bab tu habis kan?